Soalan daripada Amir Shah. Boleh saya tahu had batin hidung? Had batin hidung, ni hidung. Ni lubang hidung. Yang ini dalam bahasa Arab dipanggil arnabah. Ini. Kemudian batang hidung ini yang dalamnya dipanggil khayshum. Dipanggil apa? Khayshum. Maka yang dikira had batin hidung ini adalah lubang. Sekarang ni contohnya saya ambil air. Saya masukkan dalam hidung. Dan sekiranya kita tarik air tersebut, dia akan masuk ke dalam otak melalui lubang. Apabila melepasi daripada lubang tersebut, maka itulah had batin bagi hidung. Dan sekiranya satu orang memasukkan sesuatu objek, ain, ke dalam had batin tersebut, seperti air, ataupun ubat, dan seumpamanya, maka dia dikira telah memasukkan ain, dan kalau berlaku dengan sengaja, kalau berlaku dengan sedar, maka puasanya dihukum sebagai batal. Ahmad Maliki, kalau lupa tahiyat awal dan duduk semula selepas berdiri, adakah batal solat itu? Dia duduk tahiyat awal, lupa tahiyat awal. Dan dia duduk semula selepas berdiri. Ada dua perbezaan. Ada dua situasi. Pertama, dia solat seorang diri. Kalau dia solat seorang diri, dia dah berdiri tegak lalu dia duduk semula. Perbuatan itu membatalkan sembahyangnya. Kalau dia sengaja dan tahu. Dia tahu dan dia sengaja. Apa yang dia tahu? Dia tahu tak boleh kalau dah tegak berdiri, tidak boleh duduk semula. Dia tahu perkara tersebut. Lalu dia duduk juga, batal sembahyang dia. Kerana apabila kita telah berada di posisi fardu, berdiri itu kan fardu. Apabila kita duduk semula, kita kembali kepada sunat setelah berada di posisi rukun fi'li. Maka hukumnya membatalkan sembahyang. Tetapi kalau dia terturun, benda itu berlaku sebagai respon spontan. Dia berdiri, dia duduk semula, kemudian dia tersedar. Tak boleh buat macam ni. Apa perlu dia buat? Dia perlu bangun semula. Tetapi kalau dia adalah makmum, lain pula hukumnya. Kalau dia adalah makmum, hukumnya adalah berbeza. Kalau satu orang makmum, dia terbangun, imam duduk, dia terbangun. Kalau dia terbangun, dia wajib duduk semula. Kalau makmum wajib duduk semula, bila? Kalau dia bangun itu dalam keadaan tidak sengaja. Kalau dia bangun dalam keadaan sengaja, dia ada pilihan sama ada duduk ataupun kekal berdiri, tunggu imam dalam keadaan berdiri. Hafizi fizi. Amalan yang Nabi sarankan kita memperbanyakkannya 4 perkara. Pertama, ucap la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, mohon syurga. Yang keempat, minta lindung daripada neraka. Dan keempat amalan tersebut terhimpun di dalam lafaz ini yang selalu dibaca oleh para guru, para masyayikh di Yaman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu dia punya amalan yang boleh ditambah. Hafizi fizi. Apa ni? Abu Hafaz Al-Kitabi. Al-Quran wajib dibaca dengan tajwid. Tetapi kenapa masih boleh dibaca bukan bertajwid?
seperti baca buku Arab. Al-Quran wajib dibaca dengan tajwid. Ya, itu Imam Jazari sebut. Al-Quran wajib dibaca dengan bertajwid. Ada sebuah kitab yang bertajuk Halid Tajwidu Wajibun. Adakah bertajwid itu wajib? Jadi Al-Quran ini walaupun dalam bahasa Arab, dia mempunyai satu sifat khas yang tak ada dalam kitab Arab. Asalnya baca perkataan Arab, mana ada tajwid? Mana ada orang Arab cakap ada dengung sampai 5 harakat, 6 harakat, tidak ada. Tetapi ini adalah khususiat untuk Al-Quran. Maka mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah fardu ain, sama ada kita belajar ilmu tajwid secara formal ataupun tidak. Maksudnya, dia tak ingat huruf iqlab, dia tak ingat. Tapi dia tahu, kalau dekat sini kena baca macam ni. Maka itu pun sudah memadai. Yang penting baca dengan tajwid, tidak semestinya dengan cara belajar tajwid. Tapi kalau tanpa dia belajar tajwid, dia tak boleh baca dengan tajwid, maka belajar tajwid itu pula menjadi wajib sebagai wasilah. Kaedah atau jadual terbaik bagi hufaz untuk muraja' Al-Quran. Maka dia berbeza ikut orang. Yang paling terbaik, satu orang itu, dia mulakan dulu dengan juz yang dia ingat. Dia murajaah yang dia dah ingat. Mungkin ada orang dia mula hafal belakang, jadi dia ulang belakang dulu. Kemudian baru ulang depan. Sebab kalau kita mulakan yang kita ingat, jadi kita semangat. Maknanya, oh saya dah ingat 5 juzuk, 10 juzuk, jadi ada lagi kat depan. Tapi kalau dia mula dengan yang susah, yang dia memang lupa total, dia jadi patah semangat. Jadi mulakan dulu ulang yang kita boleh ingat. Ada ulama menyatakan kalau satu orang, dia setiap hari, hatta kalau dia baca tengok pun, Quran sebanyak 5 juzuk, setiap hari, sepanjang tahun, insya-Allah dia akan dimudahkan untuk menjaga Al-Quran dia. Ataupun 3 juzuk. Apakah hukum solat tarawih? Solat tarawih hukumnya sunat. Adakah dibolehkan untuk seseorang menunaikan solat tarawih sedangkan dia masih punya solat qada yang perlu dilaksanakan? Bolehkah seseorang mengikut imam dalam solat tarawih tapi niat solat qada? Solat tarawih hukumnya sunat, solat qada hukumnya fardu. Apabila bertembung antara tuntutan solat sunat dengan solat fardu, sudah tentu wajib dia utamakan solat fardu. Maka mereka yang ada solat qada, dia tak perlulah sembahyang tarawih, dia habiskan masa dia untuk sembahyang qada. Selalu kita sebut perkara ini, dia tidak perlu rasa bersalah tak sembahyang tarawih, dia kena rasa bersalah tak sembahyang qada. Syaitan akan bisik dia, orang bulan Ramadan ambil pulang tarawih, kamu tak sembahyang tarawih. Lalu dia rasa bersalah, dia sanggup tinggalkan sembahyang qada dan buat sembahyang sunat. Ini sebenarnya tipu daya syaitan. Satu sembahyang fardu lebih utama berkali-kali ganda daripada sembahyang sunat. Maka utamakan sembahyang qada. Ambil peluang kita rajin sembahyang itu untuk jadikan sembahyang itu sebagai sembahyang qada. Bolehkah seorang mengikut imam dalam solat tarawih tapi niat solat qada? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Hukumnya sah. Orang yang sembahyang sunat mengikuti orang yang sembahyang fardu. Orang yang sembahyang fardu mengikuti orang yang sembahyang sunat. Kalau dengan cara itu dia akan lebih bersemangat, dia buatlah. Dia buat. Walaupun sebenarnya hukumnya tidak afdal. Bahkan sebagai ulama mengatakan makruh. Sebab dalam mazhab Hanafi tak boleh. Kita sembahyang fardu, kita ikut belakang orang sembahyang sunat, mazhab Hanafi tak boleh. Untuk meraihkan khilaf, maka dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai makruh. Tetapi kalau itu je cara dia jadi semangat nak sembahyang qada, dia buatlah. InsyaAllah Allah terima amalan tersebut.